Aplikasi penggulungan ni. So faham penggulungan adalah tutup ataupun gulung tikar. Dah bunyi lah. Isi. So bila boleh kita katakan bahawa penggulungan itu telah berlaku? Ini waktu ni kalau kes sukarela lah once bila dah resolusi dah keluar dan liquidator dah mula buat kerja untuk bayar apa-apa hutang ataupun tuntutan. Last sekali nama diisytiharkan sebagai tutup atau penggulung, liquidation. Dengan implikasi pula kesan daripada bermulanya fasa penggulungan. Okey. Sebab dia bukanlah hari ni nak berubah, esok tutup. Tak, sebab syarikat ni dia ambil masa. Even kita nak set up penubuhan pun ambil masa berbulan-bulan. Apatah lagi kalau nak tutup. Sebab kita dah ada banyak liabilities, ada hutang yang nak diselesaikan, tuntutan, tunggakan gaji dan sebagainya. Jadi benda tu ambil masa. So dalam fasa nak selesaikan semua tu, status syarikat itu perlu war-warkan. Kena maklum. Maksudnya, makluman syarikat dalam pembubaran itu perlu diketahui oleh semua orang. So macam mana nak tahu? Takkanlah nak tulis aku bakal dilelong ke ataupun saya dah syarikat ini akan ditutup ke. Malu dah juga kan. So secara profesionalnya, sebaik saja syarikat itu nak digulung, apa-apa jua dokumen macam invoice, notis tempahan, surat-surat niaga dalam surat-surat utama dia perlu ada perkataan in liquidation ataupun dalam likuidasi atau dalam proses penggulungan. Nak tulis kat mana? Contoh kalau syarikat ABC Sdn Bhd, dekat atas surat tu kan, dalam kurungan dia selepas daripada ABC Sdn Bhd ada kurungan tulis in liquidation. Maksudnya statusnya adalah fasa-fasa nak bubar. So bila mana kita baca surat tu, kita nampak, oh rupanya syarikat ni dah nak tutup. Dia tak tutup lagi. Tapi mungkin ada urusan yang perlu diselesaikan. So dia kena maklumkan kepada pihak-pihak ketiga ni supaya aware. Sebab in case kalau pihak ketiga baru nak berurus niaga, contohnya kan nak supply barang, tiba-tiba syarikat tu tutup. So syarikat tu tak boleh disaman sebab dah ada declaration kat situ dalam penggulungan. Jadi pihak lain tak boleh kata dia menipu ke apa ke sebab memang dia dah isytiharkan bahawa syarikat ni dah nak dibubarkan. So kalau kamu rasa nak selamat, better jangan deal dengan kami. Itulah maksudnya. Atau kalau nak teruskan juga, hati-hati je lah. Mungkin payment tak dapat ke ataupun kena dapat keutamaan dahululah untuk bayar-bayar yang lain dulu. Last sekali baru dapat. Risikonya kat situ. Yang kedua, implikasi bila mana syarikat itu dah nak start penggulungan, automatically semua urusan dihentikan. Kecuali pada urusan-urusan yang dirasakan perlu oleh pihak liquidator. Liquidator rasa kena settle juga, contohnya payment daripada klien kan. So kena dapatkan dulu payment tu untuk pastikan pembayaran yang lain-lain tu dapat diselesaikan. Bagi penggulungan syarikat yang terpaksa ataupun oleh mahkamah, pihak liquidator kena teruskan operasi syarikat tu sehingga 4 minggu selepas arahan dikeluarkan mahkamah. So ni prosedur je lah. Benda ni pun subject to court order juga. Kalau court order kata kena lanjutkan lagi, lanjutlah. Yang penting operasi syarikat dihentikan. Selain daripada tu, kuasa pengarah pun ditiadakan. Pengarah tak dilucut ataupun dipecat. Cuma pemberhentian kuasa dia, power of directors. Meaning that dia punya kuasa untuk design, untuk
buat satu deklarasi baru ke satu orang kata arahan-arahan baru ditiadakan. Okay. So pengarah tu kuasanya akan diambil alih oleh liquidator. Keempat, pemberhentian kontrak penjawatan. Tiada lagi ambilan pekerja. Kalau ada kontrak masa itu juga, orang yang status kontrak mungkin akan dihentikan terlebih dahulu. Yang tetap mungkin akan dapat papasan dan sebagainya. Tiada lagi recruitment ataupun staff acquisition. Yang kelima, larangan pemindahan saham. Tiada lagi jual beli saham masa tu. Nak pindah ke anak ke, nak pindah ke wife ke, dah tak ada dah. Sebab kita dah start. So semua saham-saham akan di-freeze-kan. Di hold, tiada lagi transaksi-transaksi dengan pihak-pihak lain. Dan ini yang paling memberi manfaat kepada syarikat lah. Tindakan undang-undang terhadap syarikat akan ditahan. Contoh satu syarikat tu dia ada 2 saman di mahkamah, tuntutan dari pihak ketiga misalnya. So, proceeding ataupun proses perbicaraan di mahkamah pada ketika itu akan ditahan, maksudnya ditangguhkanlah dulu, dihentikan. Bagi memberi laluan kepada liquidator untuk settlekan dulu urusan pencairan. Contohnya kalau dia nak kena saman kan, dia nak kena saman 3 juta dalam kes mahkamah. Tapi disebabkan dia dah berstatus penggolongan, kes tersebut dihentikan ataupun pending lah. Faham Itu implikasi syarikat. Saya tak pasti soalan ni keluar ke tak, tapi saya rasa kamu boleh faham dan boleh terangkanlah kalau ada soalan ni keluar cara apa implikasi atau kesan kalau syarikat itu dah digolongkan. Oh, habis dah. Itulah topik penggolongan. Ringkas saja. Kamu faham tentang apa itu penggolongan. Kamu tahu jenis-jenis penggolongan. Ada 2 kan. Sukarela dan terpaksa. Prosedur dia dan implikasi. 4 benda dalam bab ni. Tapi fokus pada prosedur untuk final. Fokus pada prosedur penggolongan secara terpaksa. Okey. Itu saja untuk hari ini. Soalan? Soalan. Sir, yang penggulungan terpaksa tu, sir. Ya. Yang penggulungan terpaksa tu melalui mahkamah ya, sir? Ya. Okey. Okey. Faham. Itu saja, terima kasih. Senang je. Kalau kena paksa tu mahkamah lah. Sukarela tu dia sendiri. Kan? Cuma prosedurnya sikit beza lah. Kalau mahkamah dia ada petition. Perkataan petition tu kena Mahkamah akan bagi notis ke macam mana, sir? perintah. Oh, mahkamah. Okey, baik. Mahkamah akan keluarkan perintah. Dan akan lantik liquidator untuk cairkan semua aset-aset syarikat. Untuk bayar segala hutang lah. Okey? Kalau ada soalan boleh WhatsApp saya, boleh DM kat ataupun tanya kat Telegram. Sir, habis tu orang yang kena liquidator tu macam mana pula? Orang yang kena liquidator? Dah dia punya syarikat kena liquid, habis dia tak dapat apa-apa. Itulah kalau ada lebihan. Kena ingat balik apa purpose dia kena gulung sebab dia tak mampu dari segi keuangan. So, liquidator fungsi dia cairkan semua aset yang dia ada. Jual semua merge dia, ada property, jual semua. Duit tu bayar. Bayar. Ada lebihan, dia dapatlah yang lebihan tu. Walaupun dia owner. Tak, sekarang ni bukan isu owner Syarikat is a separate legal entity. Dia tak ada kaitan langsung dengan owner. Syarikat adalah syarikat, owner adalah. That's why syarikat lagi bagus kalau berbanding dengan milikan tunggal ataupun partnership. Sebab kalau partnership atau milikan tunggal, tanggungan tu pada individu. Kalau syarikat muflis, pemilik atau shareholder dia tak tentu muflis. Dia boleh buat syarikat baru. Faham
Itu kelebihan orang buat syarikat. Dia boleh lari daripada bebanan hutang secara teknikal. Sebenarnya tak boleh lari juga, tapi skill tu ada lah. Contoh kan, kalau kamu beli MERS ataupun Velfire guna atas nama syarikat. Orang kaya-kaya kan, dia ada syarikat, dia ada bisnes, dia ada senyap berhad, dia beli kereta tu atas nama syarikat. So tiba-tiba dia tak mampu bayar. Velfire berapa ratus ribu? 200 setengah kan? 250 ribu kan? Dia tak mampu bayar. So bank kata declare bankrupt. Syarikat ni tak mampu bayar kereta. Tapi batang tubuh yang memandu, yang memiliki secara literally dia yang drive semua kata kan, dia tak ada apa-apa status smokeless pun. Faham tak? Kena clear, kena bezakan. Kita tak boleh kata, tapi tak dapat apa-apa lah. Tak, sekarang ni syarikat punya masalah. Dia tu mungkin escape kan, boleh lari lah daripada bebanan tu, tapi sebenarnya tak nak dia kena settlekan juga. Siapa lagi nak settle kan? Cuma dari sudut status dia, dari segi bank negara ke, skor kredit dia pun, dia tak ter-effect sangat. Compared to yang ambil sole prop atau partnership, mereka ni ada status individu. So, mereka juga menanggung hutang tu. Ada keyword Soalan ada keyword. Saya Tak ada. Okay, so jawab je siapa yang baru datang tadi. Tengok dekat chat box tu. Saya ada bagi link untuk attendance, isi je. Itu sajalah untuk hari ni. Hotel nanti tunggu kat GC saya akan share. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih, sir. Sir. Thank you, sir. Thank you. Terima kasih, sir. Thank you, sir.